Fi Zilal Quran, karya Syahid Said Qutb, diterjemah bahasa oleh Datuk Yusof Zaki. Semoga Allah memberkati dan merahmati ruh-ruh mereka. Pentafsiran ayat-ayat 84 hingga ayat 85. Seluruh Rasul memperjuangkan Islam. Oleh sebab umat muslimin, yakni muslimin yang sebenar, bukan muslimin dari segi geografi dan sejarah sahaja, merupakan umat yang memahami hakikat perjanjian di antara Allah dan para rasulnya, dan hakikat agama Allah dan sistemnya yang tunggal, dan hakikat angkatan para nabi yang mulia yang membawa dan menyampaikan sistem ilahi ini. Maka Allah menyuruh nabi-nabinya sallallahu alaihi wasallam supaya mengumumkan seluruh hakikat ini dan mengumumkan keimanan umatnya kepada segala risalah dan penghormatan mereka kepada sekalian rasul-rasul. Juga mengumumkan makrifat mereka tentang tabiat agama Allah, iaitu Allah tidak menerima dari manusia agama yang lain dari agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya, dan kepada apa yang dikurniakan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeza-bezakan sesiapa pun di antara mereka, dan kami sekalian muslimin menyerah diri kepadanya. Ayat 84. Dan sesiapa yang mencari agama yang lain dari agama Islam, maka tidaklah akan diterima darinya, dan di akhirat kelak ia termasuk dalam golongan orang-orang yang rugi. Ayat 85. Pengertian Islam yang sebenar. Inilah Islam yang meliputi dan merangkumi segala risalah sebelumnya, yang setia kepada sekalian rasul yang telah membawanya, yang menyatukan semua agama Allah dan mengembalikan semua dakwah dan semua risalah pada asalnya yang sama serta beriman kepada semuanya sebagaimana yang telah dikehendaki Allah dari para hamba-Nya. Di antara perkara yang menarik perhatian di dalam ayat yang pertama di sini ialah ia menyebut tentang iman kepada Allah dan kepada kitab suci yang diturunkan kepada kaum muslimin, iaitu Al-Quran dan kitab-kitab suci yang diturunkan kepada para rasul sebelum ini. Kemudian diiringi dengan kenyataan mengenai keimanan ini yang berbunyi, dan kami sekalian muslimin menyerah diri kepadanya. Ayat 84. Pengakuan dengan Islam di sini mempunyai tujuannya setelah diterangkan bahawa Islam itu ialah penyerahan diri, tunduk, taat dan mematuhi perintah, peraturan tata cara dan undang-undang sebagaimana terjelas di ayat sebelumnya, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, sedangkan seluruh penghuni langit dan bumi tunduk dan menyerah kepadanya, baik secara sukarela maupun secara terpaksa, dan kepadanya mereka sekalian dikembalikan. Ayat 83. Jelaslah bahawa keislaman sekalian makhluk-makhluk alam ialah keislaman yang tunduk kepada perintah, mengikut peraturan dan mematuhi undang-undang. Di sini ternyatalah betapa beratnya Allah Subhanahu Wa Taala memberi perhatiannya dalam menjelaskan makna Islam dan hakikatnya dalam setiap kesempatan yang sesuai, supaya dengan itu jangan termasuk dalam fikiran seseorang pun bahawa Islam itu merupakan kalimah syahadat yang diucapkan oleh lisan atau merupakan tasdik yang hanya mantap di hati sahaja, tanpa diikuti oleh kesan-kesannya yang amali
di dalam mengikut undang-undang dan peraturan Allah dan merealisasikan undang-undang dan peraturan itu dalam realiti hidup mereka. Ini adalah satu tarikan perhatian yang bernilai sebelum dia diumumkan satu penjelasan yang lengkap, halus dan tegas. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setiap yang mencari agama yang lain dari agama Islam, maka tidaklah akan diterima darinya, dan di akhirat kelak dia termasuk dalam golongan orang-orang yang rugi. Ayat 85. Dengan nas-nas yang bertubi-tubi ini, tidak ada jalan untuk menakwilkan hakikat Islam atau untuk memutabelitkan nas-nas dan menyelewengkan dari maksud-maksudnya yang sebenar, dan untuk mentakrifkan Islam dengan takrif yang berlainan dari takrif Allah, iaitu Islam yang diikuti oleh alam buana dalam bentuk kepatuhan kepada undang-undang yang telah ditetapkan dan diaturkan Allah. Kini jelaslah bahawa Islam tidak akan hanya berbentuk mengucap dua kalimah syahadat, La ilaha illallah, tanpa diikuti oleh makna dan hakikatnya, iaitu Tauhid Uluhiyah dan Tauhid Kiwamah, di samping Tauhid Ubudiyah dan Tauhid Arah Tujuan, dan syahadah Muhammad Rasulullah pula tidak diikuti oleh makna dan hakikatnya itu, iaitu pula telah tidak diikuti oleh makna dan hakikatnya, iaitu mematuhi sistem hidup yang dibawa oleh beliau untuk mengaturkan kehidupan manusia dan mengikut syariat yang kerananya beliau diutus untuk membawanya dan seterusnya berhakimkan kepada Al-Quran yang dibawanya kepada mereka. Kini jelaslah Islam tidak akan hanya berbentuk kepercayaan yang kukuh di dalam hati sahaja terhadap hakikat uluhiyah, terhadap urusan-urusan gaib, terhadap hari kiamat, terhadap kitab-kitab suci yang diturunkan Allah dan terhadap para rasulnya, tanpa disusuli dengan buktinya yang amali dan hakikatnya yang waqi'i sebagaimana telah kami jelaskan. Dan Islam juga tidak akan hanya berbentuk syiar-syiar ibadat dan upacara-upacara ibadat atau berupa heningan cipta dan doa-doa atau berupa amalan-amalan pembersihan akhlak dan bimbingan rohani, tanpa disusuli dengan kesan-kesannya yang amali dalam bentuk mengamalkan sistem hidup yang bersambung dengan Allah selaku ma'bud, yang menjadi tumpuan hati para hamba yang bertawajuh kepadanya dengan ibadat-ibadat dan syiar-syiarnya, dengan heningan cipta dan doa-doa, dan selaku ma'bud yang mana hati para hamba menaruh perasaan takwa kepadanya, dan kerana itu hati menjadi bersih dan mendapat bimbingan yang betul. Semua pengertian Islam yang seperti ini akan kekal luput dan tidak mempunyai sebarang kesan di dalam kehidupan manusia selama kesan-kesannya itu tidak dicurahkan dalam sistem masyarakat di mana manusia dapat hidup dalam ruang lingkupnya yang bersih dan gemilang. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha. Semua pengertian Islam yang seperti ini akan kekal luput dan tidak mempunyai sebarang kesan di dalam kehidupan manusia selama kesan-kesannya itu tidak dicurahkan dalam satu sistem masyarakat di mana manusia dapat hidup dalam ruang lingkupnya yang bersih dan gemilang. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim.